Usahawanan sosial merupakan usahawan yang mempunyai sebuah perniagaan yang bergerak bukan bermotifkan keuntungan semata-mata, tetapi ianya mempunyai satu misi untuk mengatasi masalah sosial yang wujud di sekitarnya. Perniagaan Coffeezone.my yang dipilih oleh saya sebagai tajuk perusahaan sosial ini merupakan salah satu perniagaan yang melibatkan keusahawanan sosial di dalamnya. Tanpa melengahkan lebih banyak masa, check this slide. Pertama sekali, gambar raja tersebut merupakan pengasas bagi perniagaan Coffeezone.my. Beliau diberi nama Caroline Fong Abdullah dan merupakan seorang wanita yang berasal dari Tawau, Sabah. Beliau juga telah mendirikan rumah tangga dan mempunyai seorang cahaya mata. Berikut merupakan sejarah perniagaan bagi Coffeezone.my. Pada awalnya, Caroline Fong Abdullah memulakan kerjaya beliau di kedai emas dan meneruskan pekerjaan sebagai pembantu peribadi kepada beberapa buah syarikat swasta serta beliau juga gemar mengikuti pertandingan Ratu Cantik. Beliau telah mengorak langkah secara serius sebagai seorang usahawan setelah tersemat di hatinya untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya suatu hari kelak, dan beliau juga mengambil langkah secara serius setelah menyimpan wang gajinya hasil bekerja di sebuah kedai emas di ibu kota. Walau bagaimanapun, kesemua perniagaannya itu tidak berhasil atas sebab-sebab tertentu. Selepas kesemua perniagaannya itu tidak berhasil, beliau dapat melihat satu potensi untuk menyediakan catering berkonsepkan kopi, dan beliau berjaya menyediakan catering tersebut dari tahun 2015 sehingga kini. Di dalam perniagaan Coffeezone ini, Caroline hanya mengambil pekerja dari golongan kurang upaya, belia bermasalah, ibu tunggal dan mereka yang dari berpendidikan sehingga SPM sahaja. Semangatnya sekarang untuk membantu memotivasikan orang lain untuk menjadi usahawan dengan cara yang sama seperti yang dia miliki. Seterusnya ialah objektif perniagaan Coffeezone. Coffeezone mempunyai objektif untuk menghasilkan minuman yang sihat dengan khasiat kopi dan susu segar sebenar. Selain itu, objektif perniagaan Coffeezone bagi Malaysia adalah untuk menjadi syarikat yang dipercayai ramai untuk minuman kopi di seluruh Malaysia. Manakala, objektif Coffeezone di peringkat antarabangsa adalah untuk menjadi syarikat franchiser yang diiktiraf. Lokasi perniagaan. Peta berikut merupakan lokasi perniagaan bagi Coffeezone yang bertempat di alamat 50-3 Jalan Metro Pudu, off Jalan U, Fraser Business Park, 55100 Kuala Lumpur. Selain daripada di Jalan Metro Pudu, para pelanggan juga dapat berkunjung dan merasai kopi istimewa Coffeezone di unit L4-30A, tingkat 4, Terminal Bersepadu Selatan, Bandar Tasik Selatan, 57100 Kuala Lumpur. Model perniagaan. Model perniagaan yang diperoleh oleh Coffeezone adalah merupakan Coffeezone Cafe, Coffeezone Catering dan The Coffee Truck. Pertama, Coffeezone Catering. Coffeezone Catering menyediakan khidmat catering kopi premium untuk syarikat korporat di seluruh Malaysia, antaranya Affin Bank, Toyota, Maybank dan banyak lagi. Model perniagaan yang seterusnya ialah The Coffee Truck. The Coffee Truck adalah khusus untuk jemputan-jemputan dari syarikat atau individu yang memerlukan truk kopi di premis mereka. Kaedah pembiayaan. Terdapat dua kaedah pembiayaan di dalam perniagaan Coffeezone ini. Yang pertama ialah modal sendiri dan yang kedua ialah suntikan dana. Pada awal perniagaan, Caroline Fong Abdullah memulakan perniagaannya dengan modalnya sendiri. Dan kemudian, Caroline Fong Abdullah mendapatkan suntikan dana dari Magic
dan MyHarapan. Sesebuah perniagaan boleh membina pasukan yang terdiri daripada rangkaian ahli keluarga dan rakan-rakan terdekat untuk membantu mengikut serta dalam perubahan dan kembara perniagaan yang baharu di dalam musim COVID-19 ini. Dengan membina pasukan dalam lingkungan keluarga dan rakan-rakan terdekat, ianya dapat memberikan impak dalam menguruskan perniagaan dan berupaya menggalas beberapa tanggungjawab tanpa bimbingan yang panjang pada masa yang sama. Sesebuah perniagaan boleh menjalankan perniagaan mereka secara atas talian pada musim COVID-19 ini. Dengan menggunakan cara ini, sesebuah perniagaan yang terkesan akibat pandemik tidak akan mengalami kerugian yang banyak. Sebagai contohnya, perniagaan seperti restoran atau kedai minuman boleh menggunakan platform seperti Foodpanda ataupun GrabFood bagi menghantar segala pesanan yang diterima oleh mereka kepada para pelanggan. Hal ini sekaligus dapat membantu komuniti bekerja yang lain bagi mereka mendapatkan suatu pekerjaan bagi menampung kehidupan harian mereka. Sesebuah perniagaan boleh mengadakan promosi bagi memperkenalkan semula perniagaannya. Seorang pengurus di dalam sesebuah perniagaan boleh mengadakan promosi bagi memperkenalkan semula perniagaannya. Ini kerana dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, berkemungkinan besar banyak perniagaan yang terpaksa ditutup dan menjadikan ramai pelanggan mula tidak mengenali perniagaan tersebut. Jadi, dengan adanya promosi, ianya dapat meningkatkan kesedaran pelanggan terhadap sesuatu perniagaan. Berikut merupakan jenis-jenis promosi yang boleh dijalankan oleh sesebuah perniagaan. Pertama, ialah pengiklanan. Kedua, promosi jualan. Ketiga, jualan terus. Dan keempat, publicity. Di dalam video ini, kita dapat mengetahui apa itu keusahawanan sosial dan sekaligus dapat melihat contoh sebuah perusahaan yang melibatkan keusahawanan sosial di dalam perniagaannya. Selain daripada itu, kita juga dapat mengetahui serba sedikit latar belakang dan sejarah mengenai perniagaan Coffee Zone yang diterangkan sebentar tadi. Dan secara tidak langsung, kita dapat mempelajari sesuatu yang baharu iaitu model perniagaan yang membawa maksud rancangan sesebuah syarikat untuk menjana wang. Akhir sekali, keusahawanan sosial ini merupakan sebuah entiti perniagaan yang proaktif dalam mewujudkan kesan sosial atau persekitaran yang positif. Seperti perniagaan Coffee Zone, selain menjana pendapatan, keusahawanan sosial juga fokus dalam membantu golongan yang memerlukan seperti komuniti kurang upaya dan komuniti bermasalah bagi mereka meneruskan kelangsungan hidup mereka seperti manusia-manusia normal di luar sana.